Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrum dan saya Harenti Jumetusin. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Menteri Pertahanan dan Bakal Presiden Republik Indonesia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda menekankan pihak berkenaan di negara ini patut sensitif untuk melihat bagaimana cara merawat atau menangani gejala mental yang sedang rancak diperkatakan akhir-akhir ini dengan Al-Quran. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Jeneral TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan dan Bakal Presiden Republik Indonesia. Tuan Yang Terutama akan dilantik secara rasmi sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 pada 20 Oktober 2024. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Menyertai Tuan Yang Terutama ialah Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Ahmad Ubaidillah, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke Negara Brunei Darussalam, Sugiono, Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Major Teddy Indra Wijaya, Chief of Staff. Juga hadir Yang Berhormat Pehin Dato' Lela Raja, Major Jara Bersara Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pehin Dato' Pekerjaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dan Dato' Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Dato' Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Your Majesty, Tuanku. Terima kasih Tuan. Presiden short notice. Terima kasih. Tuanku masih mentul. Semasa majlis menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang mengenai kerjasama dua hala dalam bidang-bidang yang berkepentingan bersama serta bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa. Selesai majlis menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama menghadiri majlis santap petang. Lawatan rasmi Perdana Menteri Republik India ke negara Brunei Darussalam merupakan lawatan bersejarah yang bertepatan dengan ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Semasa lawatan tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Perdana Menteri Republik India antara lain mengesahkan kepentingan interaksi rapat melalui mekanisme sedia ada dan bersetuju untuk meluaskan lagi hubungan perdagangan dan ekonomi dalam bidang berkepentingan bersama. Sorotan lawatan rasmi Perdana Menteri Republik India mengimbas kembali detik-detik penting yang mencerminkan kemajuan cemerlang dalam hubungan kedua-dua negara.
Majesty. Morning. My great brother. حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد. We are happy that today marks the elevation of our relations to an enhanced partnership, which promises a deeper partnership and will contribute to more significant regional growth and stability. ऊर्जा क्षेत्र में हमने LNG में लॉन्ग टर्म सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Waddaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri bersabda menekankan pihak berkenaan di negara ini patut sensitif untuk melihat bagaimana cara merawat atau menangani gejala mental yang sedang rancak diperkatakan akhir-akhir ini dengan Al-Quran. Sabda Dulian Teramat Mulia, cara itu tentu sahaja ada menurut Al-Quran. Inilah namanya, umat Islam berpandu kepada Al-Quran dengan memanfaatkan segala ajarannya bagi mengatasi apa jua masalah yang berkaitan. Dulian Teramat Mulia bersabda pada Majlis Haflul Takharuj Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah kali ke-12. Majlis berlangsung pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Berangkat sama Paduka Adinda Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pimpinan Perdana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman, Menteri Halal Ugama serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi majlis.
Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Balad diperdengarkan oleh Dayang Awadah binti Awang Muhammad Arifin dan intisari ayat dibacakan oleh Dayang Nur Khamariah binti Kipli. Dalam sembah alu-aluan, Menteri Hawa Ugama menzahirkan harapan agar para graduan memanfaatkan hasil pengajian mereka. Maka dengan penuh tanggungjawab, peliharalah kemuliaan dan kehormatannya yang berkeberkatan kepada diri dan keluarga Auda, bahkan kepada masyarakat negara kita Brunei Darussalam yang aman, tentram dan sejahtera. Duli Yang Teramat Mulia bersabda, dengan lahirnya ramai hufaz atau penghafal Al-Quran di negara ini akan mampu menyebarluaskan lagi manfaat dan keberkatan Al-Quran. Pada hemat saya, untuk mendapatkan penawar ataupun syifa daripada Al-Quran bukan setakat memperbanyak pembacaannya, malahan melestarikan budaya mentadabbur dan tazkirah Al-Quran di masjid-masjid termasuk rumah, sekolah dan pejabat serta di manapun tempat yang bersesuaian Al-Quran dilantunkan. Bagi mencapai hasrat ini, setiap individu Muslim perlulah terlebih dahulu menguasai bacaan Al-Quran, yang prasyaratnya adalah kesediaan untuk mempelajari ilmu tajwid dan memperhalusi sabutan makhraj dengan penuh teliti secara berperingkat dan berterusan. Melalui kaedah bacaan yang lancar, sabda Duli Yang Teramat Mulia, kedua-dua pembaca dan yang mendengarkannya akan berupaya untuk menghayati dan mengundang keberkatan dan rahmat Allah kepada masyarakat dan negara yang sama-sama dicintai. Saya seterusnya berpendapat dan yakin di sinilah ruang kepada para graduan Institut Tahfiz untuk turut berperanan sebagai ejen yang menyambung perjuangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebar luas syiar Islam serta bacaan Al-Quran menjurus kepada membantu masyarakat, mengukuhkan pengisian kerohanian dan pengukuhan akidah, termasuk mengatasi apa jua masalah atau gejala yang berkaitan bersandarkan kepada panduan lengkap seperti terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan penganugerahan syahadah Diploma Aliyah Qiraat kepada 20 graduan. 11 graduan menerima pangkat cemerlang, 6 graduan menerima pangkat sangat baik, 1 graduan menerima pangkat baik dan 2 orang graduan menerima pangkat lulus. Wakil graduan Dayang Nur Mazrina binti Abdul Mahmud dalam sembah ucapan menzahirkan penghargaan atas pemedulian pihak kerajaan dalam memastikan kesejahteraan dan kebajikan mereka terjaga. Halalkanlah ilmu yang disampaikan agar kami dapat berbakti kepada agama, bangsa dan negara sebagai generasi penerus dengan penuh ikhlas dan amanah. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pimpinan Rangkaian Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sejak tahun 2014, Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah
telah melahirkan 242 graduan diploma aliyah qiraat. Laungan dikir maulud mula bergema di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Sentiasa bersabar dalam menghadapi apa jua cabaran dalam hafazan Al-Quran dan konsisten dalam pembelajaran serta sentiasa melakukan yang terbaik dalam apa jua tugasan yang diamanahkan antara amalan yang dipraktikkan oleh para graduan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah sehingga berjaya menamatkan pengajian. Jaga masa ini sangat pentinglah. Pandai menyusun masa, datang awal dan insya-Allah mendapat berkahlah dari guru. Perubahan dunia masa ini tidak sama macam dulu. Jadi saya mesti sentiasa menambah kemahiran saya supaya dapat membuka mata orang ramai bahawasanya dengan berkat Al-Quran itu boleh membuatkan kita berjaya di dunia dan juga di akhirat. Kejayaan ini boleh menyumbang kepada negara ini antaranya dengan menjadi guru Al-Quran, guru mengaji. Menambah kepada matlamat warga berkemahiran tinggi di negara ini dengan adanya mahasiswi yang telah menamatkan pengajian di dalam bidang qiraat. Mengembangkan lagi ilmu Al-Quran kepada rakyat negara Brunei Darussalam. Perhimpunan dan perarakan Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW peringkat negara bagi tahun 1446 Hijrah akan diadakan secara serentak di keempat-empat daerah. Dengan tema sambutan tahun ini, memelihara akal berpandukan sunnah Rasulullah SAW. Tumpuan utama sambutan diadakan di Taman Haji Sermuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal 1446 Hijrah bersamaan 16 September 2024 Masihi mulai pukul 7 pagi. Di daerah Belait, perhimpunan dan perarakan akan diadakan di Padang Bandaran, Jalan Sultan, Kuala Belait. Di daerah Tutung, di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutung dan daerah Temburung di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Majlis merupakan kendalian bersama Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Sempena memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disambut pada 12 Rabiul Awal setiap tahun, semua masjid, surau dan balai ibadah di seluruh negara bermula semalam bergema dengan dikir Maulud selama 12 malam berturut-turut. Di Ibu Negara, majlis pembukaan dikir diadakan di Masjid Omar Ali Saifuddin. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Hatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama dan diikuti dengan tazkirah bertajuk Kelebihan Berselawat. Majlis diteruskan dengan persembahan dikir, juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama dan Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga mengadakan majlis pembukaan dikir Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis berlangsung di Jami' Asri Hassanah Bolkiah.
Hadir Yang Berhormat P. Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Majlis serupa juga diadakan serentak di Masjid As-Salihin. Hadir Pengiran Haji Jamra Wera bin Pengiran Haji Petra, Timbalan Setiausaha Tetap Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Bersempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis persembahan bercorak agama di Surau Istana Nurul Iman. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Antara pengisian majlis, solat fardu isya' berjemaah dan tazkirah bertajuk Menghayati Sunnah Rasulullah. Majlis turut diserikan dengan persembahan dikir Assalamualaikum, dikir Khairuman, dikir Bisyahrin, dikir Alhamdu, dikir Badat, selawat Tafrijiyah dan dikir Asyrokal. Majlis pembukaan dikir sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW juga diadakan di ketiga-tiga daerah yang lain. Daerah Belait, majlis pembukaan dikir tertumpu di Masjid Zainab, Kampung Lumut. Hadir Awang Haji Amirul Hafidzin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Sementara itu, di daerah Tutong, majlis berlangsung di Masjid Kampung Penabai. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Manakala Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar menjadi tumpuan majlis di daerah Temburong. Hadir Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Temburong. Jawatan Kuasa Masjid Universiti Brunei Darussalam juga mengadakan majlis pembukaan dikir. Majlis diadakan di masjid berkenaan. Menyertai dikir rombongan Universiti Teknologi Brunei, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan dan Biro Kawalan Narkotik. Acara bertujuan mengimarah dan menghidupkan lagi 12 malam menjelang tarikh kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis serupa juga diadakan oleh Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam melalui Jawatan Kuasa Takmir Balai Ibadah Persekutuan berkenaan dengan kerjasama Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan WADA. Majlis diadakan di Balai Ibadah Persekutuan tersebut. Lebih 80 pelajar dianugerahkan skim beasiswa Universiti Teknologi Brunei UTB Scholars, beasiswa kerajaan ke luar negeri dan beasiswa khas dalam negeri ke sekolah-sekolah terabangsa bagi sesi 2024-2025. Majlis penganugerahan beasiswa kepada para penerima berlangsung petang tadi di Dewan Banquet, bangunan Dewan Majlis Jabatan Majlis Mesyuarat. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Juga diadakan majlis menandatangani perjanjian dengan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bagi penerima beasiswa kerajaan ke luar negeri bagi peringkat ijazah sarjana muda sesi akademik 2024-2025. Antara perkara yang saya ingin mencapai adalah untuk mendapatkan keputusan peperiksaan yang cemerlang, mencapai kejayaan terutamanya dalam peperiksaan saya. Saya juga ingin mengasah kemahiran dalam bidang perancangan bandar ini yang relevan supaya dapat membantu negara untuk mencapai wawasan negara 2035. Saya berharap untuk menamatkan bidang khusus pendoktoran saya dan balik ke tanah air tercinta sebagai insan yang berkemahiran tinggi, bersempedan dengan wawasan Brunei
2035. Program Eksekutif Kepimpinan Penjagaan Kesihatan yang diadakan sejak Mei lalu berakhir dengan majlis penutupan dan penyampaian sijil dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan. Majlis berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah di Ibu Negara. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Program Eksekutif Kepimpinan Penjagaan Kesihatan merupakan inisiatif kerjasama antara Kementerian Kesihatan dan Singapore Health Service Private Limited, SingHealth. Ia bertujuan bagi melengkapkan para pemimpin dengan pengetahuan dan kemahiran selain memperluas pengetahuan berkaitan pentadbiran dalam penjagaan kesihatan. 8 peserta bersaing di peringkat akhir pertandingan Tazkirah tingkatan 6 senegara 2024 petang tadi. Pertandingan dianjurkan oleh Bahagian Kegiatan Kerohanian Jabatan Pendidikan Kokurikulum Kementerian Pendidikan. Islam mengajar umatnya untuk saling memberi nasihat dan teguran. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Muhammad Nur Ilham bin Haji Jais, Pemangku Pengarah Pendidikan Kokurikulum. Awang Ahmad Rifai bin Muhammad Fauzi dari Pusat Tingkatan 6 Belait dan Dayang Eva Shana Nabila binti Haji Kifli dari Maktab Peduli Pengiran Muda Al-Mutadibilah masing-masing menjuarai kategori lelaki dan wanita. Sebagai wadah menghidupkan syiar Islam melalui zikir tausyih, Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong menganjurkan peraduan tausyih bagi muslimah masjid-masjid peringkat Daerah Tutong pagi tadi diungkayahkan dengan kerjasama Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Birau, Daerah Tutong. Peraduan diadakan di masjid berkenaan. Juara disandang oleh kumpulan Muslimah Masjid Ar-Rahim, Kampung Bukit Panggal, Daerah Tutong. Sementara kumpulan Muslimah Masjid Hassanah Bolkiah, Pekan Tutong dan kumpulan Muslimah Masjid Kampung Penanjung masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Aidil Sufian bin Muhammad Yasin, Pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong. Program tarbiyah semasa diungkayahkan bagi memberikan kesedaran, pendedahan dan panduan kepada mu'alaf tentang akidah Islam menurut ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Program diisi dengan taklimat bertajuk menjauhi amalan kurafat dan tahayul. 80 peserta terdiri daripada mu'alaf di daerah Temburung menyertainya. Dianjurkan oleh Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Hawa Ugama melalui Bahagian Pembangunan Mu'alaf, Tarbiyah Mu'alaf. Dengan kerjasama unit dakwah daerah-daerah, program diadakan di Dewan Serbaguna Kompleks Bumi Putra, Pekan Bangar, daerah Temburung. Inisiatif program Restoran Sehat 2.0 memudahkan pengenalan mana-mana restoran yang menyediakan makanan yang lebih sihat melalui penggunaan penunjuk pilihan lebih sihat. Penunjuk tersebut boleh didapati di dalam menu yang mengandungi kalori lebih rendah, rendah gula atau tanpa gula tambahan, kurang sodium, tinggi bijiran penuh dan penggunaan minyak masak yang lebih sihat. Perkara tersebut dikongsikan pada sesi pemberigaan garis pandu program berkenaan petang tadi. 50 syarikat terdiri daripada restoran, kafe dan vendor makanan serta minuman menghadiri sesi itu. Selain pembentangan garis panduan, juga diadakan sesi soal jawab dan pameran mini daripada syarikat Aura Health. Inisiatif dianjurkan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan dengan kerjasama syarikat Aura Health. Negara Brunei Darussalam menghantar seorang wakil bagi menyertai musabakah menghafaz Al-Quran antarabangsa Sheikh Fatimah bint Mubarak. Musabakah kali ke-8 itu akan berlangsung di Dubai, Emirat Arab Bersatu sehingga 13 September ini.
Sebelum itu, Majlis Selamat Belayar diadakan petang tadi di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Peserta negara Dayang Dalili Faikah binti Nasaruddin, penuntut tahun 2 di Mahat Qiraat Shobra, Mesir akan menyertai kategori hafazan 30 juz di musabakah berkenaan. Beberapa tajuk modul dibincangkan semasa bengkel psikologi dan pedagogi anjuran Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB melalui Fakulti Pendidikan dan Sains Kemasyarakatan dengan kerjasama Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama, antaranya peranan psikologi dalam pendidikan agama dan integrasi elemen psikologi di dalam silibus pendidikan Islam. Dengan tema pedagogi berkesan berteraskan psikologi holistik, bengkel merupakan wadah bagi para peserta memperoleh pengetahuan terkini dalam bidang psikologi dan pedagogi, termasuk teori, kajian dan amalan terbaik melalui pendekatan perbincangan serta perkongsian pengalaman dan kepakaran bersama dengan fasilitator. Kira-kira 100 orang menyertai bengkel yang diadakan di Kupu SB. Program literasi penerangan belia daerah Tutung menutup tirainya petang tadi dengan majlis penutupan dan penyampaian sijil. 33 belia Mukim Telisai daerah Tutung menyertai program tersebut. Dianjurkan oleh Jabatan Penerangan, program dihasrat bagi melahirkan para belia yang berwawasan selain mempunyai jati diri yang kukuh. Pasukan Bola Sepak Kebangsaan Negara Brunei Darussalam FABD bakal menentang Macau pada perlawanan kelayakan AFC Piala Asia yang dijadualkan malam esok di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Dalam sidang media yang diadakan pagi tadi di rumah FABD Berakas, perlawanan tersebut merupakan perlawanan kelayakan bagi kejohanan AFC Piala Asia 2027 yang bakal diadakan di Arab Saudi pada tahun 2027. Ketika ini, skuad negara berada di kedudukan ke-190 ranking FIFA. Kali terakhir, kedua-dua pasukan bertemu pada tahun 2016 di AFC Piala Solidarity dengan perlawanan berpihak kepada Macau menerusi penentuan sepakan penalti. Orang ramai dialulukan menyaksikan dan memberikan sokongan. Tiket perlawanan berharga RM10 bagi tempat duduk beratap dan RM5 bagi tempat duduk terbuka.